Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Panggung Perpaduan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Panggung Perpaduan ini terdapat pada muka surat 92 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.2.2 memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks iaitu kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan melengkapkan 8 ayat dengan menggunakan 4 kata majmuk bebas dan 4 kata majmuk mantap mengikut konteks mengenai panggung perpaduan. Kedua, mencatat 4 kata majmuk bebas dan 4 kata majmuk mantap dalam 8 ayat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai panggung perpaduan dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan melengkapkan 8 ayat dengan menggunakan 4 kata majmuk bebas dan 4 kata majmuk mantap mengikut konteks mengenai panggung perpaduan. Kedua, murid berjaya mencatat 8 kata majmuk bebas dan 4 kata majmuk mantap dalam 8 ayat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai panggung perpaduan dalam bentuk peta pokok. Pernahkah murid-murid terlibat dalam persembahan lakonan, teater ataupun sketsa? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah menceburi lakonan, teater ataupun sketsa di sekolah ataupun di mana-mana sahaja. Oleh itu, melalui persembahan lakonan, teater ataupun sketsa ini sebenarnya dapat memberikan impak yang positif kepada diri murid-murid, iaitu murid-murid akan dapat mencungkil bakat murid-murid untuk dikembangkan lagi pada masa hadapan. Bukan itu sahaja, melalui persembahan tersebut, murid-murid akan sentiasa berani untuk mencuba dan juga tampil di hadapan orang ramai. Pastinya, ia memberikan kesan yang positif kepada diri murid-murid melalui persembahan lakonan, teater ataupun sketsa. Baiklah murid-murid, mari kita memahami dan menjelaskan kata majmuk terlebih dahulu. Untuk pengetahuan murid-murid, kata majmuk ini terdapat beberapa bahagian ataupun jenisnya. Jadi di sini Cikgu Afan sudah pun menunjukkan beberapa bahagian kata majmuk yang perlu murid-murid fahami, iaitu yang pertama, rangkai kata bebas. Kata majmuk rangkai kata bebas ini seperti gambar rajah, alat tulis, lampu suluh, cermin mata. Ada banyak lagi lah kan sebenarnya. Tapi di sini cikgu bagi beberapa contoh sahaja. Seterusnya, istilah khusus. Istilah khusus ini merujuk kepada kata majmuk yang digunakan dalam sesuatu itu mengikut konteks ataupun dalam bidangnya. Kalau bidang sains, kata majmuk tersebut digunakan dalam bidang sains. Kalau dalam bidang kehakiman, kata majmuk tersebut digunakan dalam bidang kehakiman. Kalau kata majmuk tersebut digunakan dalam bidang teknologi, maksudnya kata majmuk tersebut digunakan dalam bidang teknologi. Maksudnya istilah khusus mengikut bidang ataupun konteks yang sesuai. Kita lihat contohnya di sini iaitu segitiga, cari gali, batu kapur, hak milik. Seterusnya,
ialah kiasan. Kata majmuk kiasan ini merujuk kepada sesuatu itu sebagai perbandingan ataupun perumpamaan. Paling mudah seperti yang murid dapat lihat di situ ialah simpulan bahasa, iaitu contohnya kaki ayam, duit kopi, bulan madu dan berat hati. Seterusnya, kata majmuk juga terdiri daripada kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ini bermaksud kata majmuk yang sudah sedia ada, menjadi asas utama dalam sesuatu perkataan tersebut. Jadi di sini ada beberapa perkataan, iaitu kata majmuk mantap yang cikgu senaraikan. Jadi di sini contohnya antara bangsa, beritahu, bumi putera, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, olahraga, matahari, setia usaha, sukarela, suruhanjaya, tanda tangan, tanggung jawab, warga negara dan pesuruh jaya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata majmuk ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita bersama-sama membaca teks dialog mengenai panggung perpaduan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang marilah ikut cikgu untuk membaca teks dialog ini yang mengandungi watak Farisha, Irfan, Syufen, Rubini dan Amira dengan sebutan dan intonasi yang betul. Farisha mempengerusikan mesyuarat kelab drama. Mesyuarat itu membincangkan persembahan panggung perpaduan sempena sambutan Hari Malaysia. Salam sejahtera. Guru besar mencadangkan kita mengadakan persembahan drama khas sempena Hari Malaysia. Kelab kita menyahut cabaran itu dengan sukarelanya. Terima kasih kerana berani mencuba. Berkat kerjasama semua, persembahan itu akan menjadi kenyataan. Sudah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjayakan drama itu kerana aktiviti itu sebahagian daripada objektif penubuhan kelab kita. Sila cadangkan tema dan latar tempat persembahan. Saya fikir bagus juga jikalau kita tonjolkan tema sambutan hari perayaan atau kehidupan masyarakat majmuk di rumah pangsa. Semua cadangan saya catatkan dalam buku tulis saya. Saya sokong cadangan setia usaha. Nanti para pelakonnya mestilah terdiri daripada warga negara Malaysia pelbagai kaum. Menarik juga jika kita selitkan seorang watak pelakon antarabangsa. Saya setuju. Dalam babak itu, kita dapat menunjukkan kekaguman pelancong akan keharmonian hidup pelbagai kaum di Malaysia. Baiklah, kita akan menghantar borang penyertaan kepada urus setia. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami teks dialog mengenai panggung perpaduan ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama mengenal pasti kata majmuk bebas dengan membulatkannya dengan bulatan berwarna biru, manakala kata majmuk mantap dibulatkan dengan bulatan berwarna merah yang terdapat dalam teks dialog panggung perpaduan ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita mengenal pasti dan juga mencari kata majmuk bebas dan juga kata majmuk mantap, eloklah kita meneliti terlebih dahulu perkataan yang diwarnakan dengan warna biru itu dan juga perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Dan di situ terdapat perkataan yang berwarna biru iaitu guru besar
guru besar merupakan kata majmuk bebas. Selain itu, rumah pangsa merupakan kata majmuk bebas. Di situ juga terdapatnya perkataan yang berwarna merah dan dikenali sebagai kata majmuk mantap, iaitu sukarela dan juga kerja sama. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk mengenal pasti perkataan yang lain, iaitu kata majmuk bebas dan juga kata majmuk mantap yang terdapat dalam teks dialog ini. Kita lihat bulatan yang pertama di situ, iaitu salam sejahtera, iaitu merupakan kata majmuk bebas. Selain itu, drama khas merupakan kata majmuk bebas. Selain itu, Hari Malaysia merupakan kata majmuk bebas. Terima kasih merupakan kata majmuk bebas. Kemudian kita lihat lagi di situ latar tempat, iaitu kata majmuk bebas. Hari perayaan, iaitu kata majmuk bebas. Lagi di situ masyarakat majmuk merupakan kata majmuk bebas. Buku tulis merupakan kata majmuk bebas. Lagi di situ borang penyertaan merupakan kata majmuk bebas, dan yang terakhir di situ urus setia merupakan kata majmuk bebas. Jelaslah di sini bahawa kata majmuk bebas merupakan perkataan yang dieja ataupun ditulis secara berpisah bagi kedua-dua perkataan. Seperti yang murid-murid lihat tadilah kan. Salam sejahtera, drama khas dan sebagainya lah. Mestilah dieja secara berpisah. Kemudian kita lihat di situ kata majmuk mantap pula yang cikgu bulatkan dengan bulatan yang berwarna merah. Kita lihat yang pertama, iaitu tanggungjawab. Kemudian setiausaha merupakan kata majmuk mantap. Lagi di situ warga negara merupakan kata majmuk mantap. Dan yang terakhir di situ antara bangsa merupakan kata majmuk mantap. Dapatlah kita fahami bahawa kata majmuk mantap ini mestilah dieja secara bercantum, ditulis secara bercantum, iaitu tanggungjawab mestilah dieja secara rapat ataupun bercantum. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami dan juga mengenal pasti kata majmuk bebas dan juga kata majmuk mantap yang terdapat dalam teks dialog ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita bersama-sama melengkapkan ayat dengan menggunakan kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap yang sesuai dalam bentuk peta pokok. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti ketiga ini, murid perlu melengkapkan ayat yang cikgu sediakan dalam bentuk peta pokok ini. Dalam peta pokok ini adanya ayat yang menggunakan kata majmuk bebas yang dalam kotak berwarna ungu itu, dan ada juga ayat yang menggunakan kata majmuk mantap yang terdapat dalam kotak berwarna oranye. Oleh itu, Cikgu Afan sudah sediakan kata majmuk bebas dan juga kata majmuk mantap yang terdapat di atas itulah dalam kotak yang berwarna hijau, warna Petronas itulah, kan. Jadi di sini murid perlu masukkan sahaja kata majmuk yang bebas ataupun kata majmuk yang mantap dalam ayat ini. Jadinya di sini murid-murid bolehlah merujuk semula slide aktiviti kedua tadi untuk mendapatkan maklumat ataupun untuk murid-murid menyesuaikan kata majmuk bebas dan juga kata majmuk mantap ini ke dalam ayat tersebut. Sangat mudah ya murid-murid. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid.
Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.